Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, berbagi info dan kisah menarik. Okey, video yang lepas saya dah cerita tentang kronologi pembunuhan George Floyd kan? Dan untuk video kali ini saya akan cerita sedikit tentang sejarah orang Afrika Amerika, macam mana diorang boleh datang ke Amerika dan kenapa selalu jadi resis dekat sana. Okey, sebenarnya Black Lives Matter ni ditubuhkan pada tahun 2013 tau. Yang mana ia adalah sebagai tanggapan atas pembebasan pembunuhan Trayvon Martin. Jadi siapa Trayvon Martin ni? Sekejap lagi saya akan cerita. Sekarang ni kita ke sejarah awal macam mana berlakunya penyalahgunaan kuasa pihak polis ni kepada orang Afrika Amerika dekat Amerika sana. Dah sedia? Jom kita mula. Sebelum kita ke cerita ni, korang subscribe dulu. Tanda je korang support saya dan bagi saya semangat untuk buat cerita yang lebih menarik lagi. Baiklah, kebanyakan Afrika Amerika ni adalah berasal daripada negara Afrika tau. Seramai 10.7 million orang Afrika dibawa masuk ke Amerika sejak tahun 1619 lagi tau. Yang mana diorang ni dibawa masuk ke Amerika untuk dijadikan hamba. Biasanya diorang ni ditangkap dalam perang Afrika ataupun dalam sebuan-sebuan yang dibuat dekat Afrika sana. Sebenarnya ketegangan antara pihak polis dengan orang Afrika Amerika ni bukanlah isu baru tau. Sebenarnya akar perkauman dalam kepolisian Amerika ni dah ditanam berabad lama tau. Daripada orang Afrika Amerika ni jadi hamba lagi. Jadi zaman dulu, pihak polis dekat Amerika ni diorang ada satu pasukan khas tau. Jadi pasukan khas ni lah yang akan mengawasi hamba-hamba tadi. Kalau ada yang nak lari, dicari, lepas tu dibantainya. Lepas tu kalau ada yang nak buat rusuhan, dibantai juga. Jadi polis yang jaga hamba-hamba tadi, diorang boleh serbu ke rumah siapa-siapa je yang dia syak, orang tu melindungi orang yang cuba melarikan diri. Jadi diorang ni ada kuasa besar lah. Dari tak lama lepas tu, Amerika ni ada buat kod hitam tau. Isi dalam kod ni adalah, pertama, mereka mengehadkan pengundi orang kulit hitam. Kedua, diorang yang menentukan kat mana orang Afrika Amerika ni boleh membuat perjalanan. Jadi diorang ni tak bebas lah nak pergi ke situ ke sini. Ada setengah tempat je diorang boleh pergi. Dan yang ketiga, diorang membatasi kat mana orang Afrika Amerika ni boleh tinggal. Pada 1868, diorang buat pula Jim Crow. Jadi masa ni kod hitam tadi dah tak diguna pakai lah. Jadi dalam undang-undang ni, diorang mewajibkan ruang awam orang kulit hitam dengan kulit putih dipisahkan. Macam sekolah, perpustakaan, air pancut dan juga tempat makan. Jadi mana-mana orang Afrika Amerika ni yang melanggar hukum ni, mereka akan mengalami kekejaman daripada pihak polis tu. Jadi pada abad ke-18, diorang ada berlaku pergolakan politik. Adalah yang menyarankan supaya membebaskan hamba-hamba ni tau. Dan akhirnya pada tahun 1860, 91% daripada orang Afrika Amerika ni dibebaskan daripada menjadi hamba. Pada tahun 1866, barulah ada akta sivil yang baru yang memberikan kewarganegaraan kepada orang Afrika Amerika ni di Amerika. Sebenarnya rusuhan pertama yang berlaku adalah rusuhan WALT. Ia adalah gerakan awal yang dilakukan untuk menamatkan kekejaman polis terhadap orang Afrika Amerika. Orang yang mulakan gerakan ni adalah Market Fry. Dia adalah seorang warga Afrika Amerika. Jadi kes dia masa tu macam ni tau. Pada 11 Ogos 1965, dia ditahan sebab disyaki memandu motosikal dalam keadaan mabuk. Jadi masa tu dia baru je dibebaskan daripada penjara disebabkan kes rompakan. Jadi terjadilah perbalahan antara dia dan juga polis tadi. Daripada perbalahan kecil jadi makin besar. Dan pada 11 hingga 16 Ogos masa tu, terjadilah rusuhan yang besar-besaran yang mana sehingga melibatkan 4,000 anggota polis yang telah mengakibatkan 34 kematian dan juga 40 million kerugian harta benda. Okey, sekarang saya akan listkan beberapa kes yang melibatkan kematian orang Afrika Amerika disebabkan oleh resis. Kes yang pertama adalah Trayvon Martin. Macam yang saya janjikan dekat awal video tadi. Jadi pada malam 26 Februari 2012, Trayvon ni ditembak mati oleh seorang lelaki berkulit putih bernama George Zimmerman di Sanford, Florida. Masa tu Trayvon ni baru je berumur 17 tahun tau. Trayvon dengan ayah dia ni pergi ke rumah tunang ayah dia tau. Dan ada berlaku perbalahan ataupun pertikaian antara dia dengan George tadi. Padahal Trayvon ni tak ada senjata, tak bersenjata masa tu tau. Dan dia ditembak mati oleh George. Dan George ni cakap dia tembak Trayvon tu sebab untuk bela diri dia. Akhirnya George ni bebas daripada sebarang dakwaan sebab kurang bukti. Kes yang kedua adalah kes tembak mati Michael Brown. Masa tu Michael Brown ni baru je berumur 18 tahun. Dan dia ditembak mati oleh seorang pegawai polis Ferguson dekat dengan Bandar Louis. Jadi pada 9 Ogos 2014 tu, Brown dengan kawan dia ni, Dorian Johnson, keluar jalan-jalan tau.
Lepas tu dia ni dipanggil oleh seorang pegawai polis ni. Nama polis tu adalah Darren Wilson. Jadi Darren ni dia syak yang Brown ni adalah orang yang merompak kedai sebeneka dekat kawasan situ tau. Yang mana mereka ada rakaman CCTV masa tu. Memang dari segi fizikal, badan Brown ni dia besar sikit tau. Bukan besar sikit, besar banyak tau. Orang kata tak padan dengan umur. Masa tu baru je 18 tahun tapi tubuh dia tu macam dah orang dewasa. Bahkan dia dapat gelaran Gentle Giant. Giant tu kita dah faham kenapa, sebab badan dia yang besar kan. Dan gentle pula sebab dia ni sebenarnya orang yang sangat menghormati orang tua. Sampai jiran-jiran dia cerita kalau nenek dia cakap apa je dia akan ikut. Terus buat macam tu. Jadi masa polis tadi panggil dia, polis tu ada dalam kereta dan dia berada kat luar. Jadi terjadilah perang mulut antara mereka, antara polis tu dengan Brown ni. Jadi Inspektor Wilson ni bila ditanya, dia cakap yang Brown ni cuba untuk serang dia dan juga cuba untuk ambil pistol yang ada pada dia masa tu. Sebab itulah dia terpaksa tembak mati Brown ni. Tapi Johnson, kawan Brown tadi cakap, sebenarnya Inspektor Wilson ni yang cekik leher Brown dulu melalui tingkap kereta dia. Jadi Inspektor Wilson masa tu dia ancam untuk tembak Brown. Dan kemudian 2 das tembakan dilepaskan. Jadi dah polis tembak macam gitu, takkanlah budak-budak ni nak tunggu je kan. Dia pun melarikan diri daripada tempat tu. Inspektor Wilson tadi kejar dia orang sambil mengacukan pistol. Jadi budak-budak ni yang lari tadi, mestilah dia orang berhenti kan. Dah diacukan pistol. Dan katanya masa tu, Brown ni dah angkat tangan. Maksudnya jangan tembak lah kalau dah angkat tangan kan. Tapi dia tetap ditembak di bahagian belakang. Katanya total 12 das tembakan dilepaskan oleh pegawai Wilson tadi, termasuk 2 das tembakan yang dilepaskan dekat kereta. Jadi rusuhan pun berlaku pada tahun 2014 tu dengan slogan tangan di atas. Tak lama lepas dah masuk mahkamah, Wilson menang kes tu. Sebab katanya dia menembak Brown sebab mempertahankan diri. Tak adil kan? Next, kes yang ketiga adalah melibatkan Tamir Rice. Pada 22 November 2014, Tamir Rice ni bermain-main dekat kawasan rumah dia. Masa tu dia main-main dengan senapang mainan ataupun replika mainan lah. Jadi dia acu pistol tu dekat orang tu, dia acu pistol dekat orang ni, macam ajak-ajak polis macam tu. Yelah biasalah kan budak, memanglah mainnya macam gitu. Tak lama lepas tu, pihak polis ni dapat satu panggilan yang mengatakan ada seorang budak ni duk acu-acu pistol dekat orang awam. Jadi polis ni pun sampailah dekat tempat kejadian. Katanya 2 saat selepas polis tadi turun daripada kereta tu, dia terus lepaskan tembakan. Jadi pegawai Timothy Lemon ni, dia melepaskan tembakan dan menembak Tamir Rice. Budak tu tak tahu apa-apa kot, duk tengah syok-syok main tau. Tapi tak disangka, ajal yang menjemput dulu. Sebenarnya senapang yang budak tu main tu adalah replika mainan airsoft gun tau. Yang sedihnya lagi, kakak Tamir tadi nampak adik dia dibunuh tau. Lepas tu dia meraung-raung nak pergi ke adik dia tapi ditahan oleh pihak polis. Sepatutnya kalau polis tu betul takut sangat budak tu tembak ke apa, menyoroklah dulu belakang kereta polis. Lepas tu cakap dengan budak tu, letakkan senjata kau, letakkan senjata, kalau tak aku tembak, macam gitu kan. Ini tak, keluar je daripada tu, pang. Dah, kes yang keempat adalah kematian Ahmaud Arbery. Kes ni berlaku pada tahun ni, pada Februari 2020. Jadi satu hari tu, Ahmaud ni dia pergi jogging tau. Tiba-tiba ada 2 orang lelaki kulit putih ni yang namanya Travis dan juga Gregory McMichael. 2 orang ni adalah anak beranak tau. Jadi 2 orang ni dia nampak Ahmaud tadi tengah berjogging, dia pergi kejarnya Ahmaud tu. Jadi Ahmaud yang perasan orang kejar dia lari lah. Sebab masa tu 2 orang ni bawa pistol sekali tau. Tapi yang 2 orang ni pergi kejar dia pakai kereta, yang dia pula jogging je. Dan Ahmaud ni faham benar yang dia tak akan boleh lari sebab orang tu pakai kereta kot. Dah tahu dia tak dapat nak melarikan diri tadi, dia cubalah untuk melawan. Jadi adalah pergelutan yang berlaku dekat situ. Lepas tu dia ditembak dengan 3 das tembakan. Jadi 1 das tembakan terkena pada bahagian rusuk dan 2 lagi das tembakan terkena pada bahagian dada yang menyebabkan dia meninggal dekat situ. Jadi lepas Ahmaud tadi dah terguling dekat tanah, 2 beranak ni mengeluarkan kata-kata kasar dekat dia yang berbau perkauman. Jadi sebenarnya McMichael ni yang si ayah tu adalah bekas pegawai polis tau. Jadi dia ada insting yang mengatakan si Ahmaud ni yang selalu pecah masuk rumah orang kat kawasan kejiranan tu. Tambah pula ada satu video yang Ahmaud ni sedang mundar-mandir dekat salah sebuah rumah dekat kawasan situ. Jadi dia pakai insting dia je untuk bunuh orang suka hati. Kalau dia dah bersara tadi pun dia bukan main berani lagi untuk buat kerja ni, apatah lagi time dia jadi anggota. Jadi selepas 74 hari kejadian ni berlaku, barulah 2 beranak ni ditangkap. Tu pun sebab ada video yang tersebar dan juga desakan orang ramai. Sebab ada rusuhan juga berlaku masa tu. Kes yang kelima adalah kes Breonna Taylor. Jadi pada 13 Mac 2020,
Breonna ni telah ditembak mati oleh anggota polis yang datang untuk serbu rumah dia. Masa tu Mak dengan teman lelaki dia yang namanya Kenneth Walker ada dekat rumah dia tau. Polis yang buat serbuan tu cakap dia ada mengetuk dan cakap yang dia nak buat serbuan. Tapi Mak dan juga boyfriend dia ni cakap yang polis tu main terjah je, tak ada bagi tahu apa-apa. Masa tu Walker ni cakap yang dia dengar macam ada penceroboh nak masuk rumah dia. Jadi dia pun ambil senapang, lepas tu tembak ke arah bunyi tu. Dan tembakan tu sebenarnya terkena pada kaki salah seorang pegawai polis yang datang untuk menjerbu rumah tu tau. Dan sebab itulah polis ni terus melepaskan tembakan dalam lebih kurang 20 tembakan masa tu. Dan 8 daripadanya terkena dekat badan Breonna ni. Lepas polis dah geledah rumah dia tadi, sebenarnya tak ada pun terjumpa apa-apa dadah yang seperti mana didakwa oleh mereka. Jadi disebabkan kecuaian pihak polis ni melakukan kesiasatan, Breonna Taylor meninggal dunia. Jadi sebenarnya banyak lagi kes-kes penganiayaan yang berlaku kepada orang Afrika Amerika dekat Amerika sana tau. Contohnya macam kes Eric Garner, Chinedu Okobi, Aiyana Jones, Jordan Davis, Arton Stelling, Philando Castile dan banyak lagi lah. Jadi rusuhan dan juga protes yang berlaku sekarang ni dengan menggunakan hashtag Black Lives Matter tu adalah untuk memupuk kesedaran diri tentang betapa buruknya kalau kita terus resis. Dan juga untuk menghentikan penganiayaan yang berlaku terhadap orang Afrika Amerika dekat Amerika sana. Dan of course, walaupun kita bukan dekat Amerika, negara kita sendiri pun ada banyak bangsa juga kan. Banyak budaya dan juga banyak adat. Jadi kita sendiri kena pupuk diri kita untuk menghormati budaya, adat dan juga agama bangsa-bangsa lain. Supaya kita kekal serumpun macam penyapu lidi. Nak patahkan pun susah. Faham kan? Okeylah, saya rasa sampai di sini dulu perkongsian daripada saya untuk video kali ini. Kalau korang ada sebarang suggestion untuk saya buat video seterusnya, boleh komen di bawah, okey? So jangan lupa tekan like, komen, share dan juga subscribe. Okey, sampai di sini dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video. Bye-bye.